Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi. Ingat pesan saya, jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan harian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu Dipus. Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk berkaitan dengan Izhar Syafawi. Izhar Syafawi ini berada dalam tajuk Mim Sakinah, Mim mati. Di dalamnya terdapat 3 hukum, iaitu Izhar Syafawi, Idgham Mithlan Saghir dan Izhar Syafawi. Izhar Syafawi ini antara yang mudahlah untuk kita kenali, walaupun secara mudahnya semua yang melibatkan mim sakinah ni mudah untuk kita kenali. Dan secara praktisnya Izhar Syafawi adalah yang paling mudahlah. Jadi Izhar Syafawi ini berada dalam pendidikan Islam tahun 4, bidang tajwid, buku teks, muka surat 34, boleh rujuk buat adik-adik di rumah. Seterusnya, sebelum kita mula belajar, mari kita sama-sama membaca doa supaya kita mendapat keberkatan dan dimudahkan oleh Allah faham apa ilmu yang kita ingin pelajari, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita tengok apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid-murid dapat mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan Izhar Syafawi dengan betul. Yang pertama, kita dapat kenal Izhar Syafawi. Di samping kita dapat praktiskan dalam bacaan kita, supaya bacaan kita lebih berkualiti dan menepati apa yang dikehendaki, insya-Allah. Seterusnya, mari kita berkenalan. Kita kenal secara ringkas huruf-huruf Izhar Syafawi. Jom kita tengok macam mana Izhar Syafawi ini berlaku, iaitu apabila huruf mim yang sakinah bertemu dengan huruf-huruf yang banyak ni. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf ta, yang ketiga huruf tha, yang keempat jim, yang kelima ha, dan yang keenam kha, yang ketujuh dal, dan yang ke-8 zal, yang ke-9 ra, yang ke-10 zai, yang ke-11 sin, yang ke-12 shin, yang ke-13 sad, yang ke-14 dad, yang ke-15 ta, seterusnya dha, seterusnya ain, seterusnya ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, dan yang terakhir sekali ya.
Cuba adik-adik perhatikan. Dalam ni banyak huruf izhar syafawi. Cuba perhatikan betul-betul huruf apa yang tiada di sini. Adakah nampak? Jadi huruf yang tiada dalam ni iaitu dua sahaja, iaitu huruf ba dan mim. Jadi mudah untuk kita kenal izhar syafawi dalam mim sakinah ini. Maksudnya kecuali mim dengan ba, yang lain semua huruf izhar syafawi. Cukup mudah untuk kenal. Kita nak kenal izhar syafawi pun mudah. Kita nak kenal ikhfa syafawi pun mudah. Idgham mithlain saghir pun mudah. Sebab ikhfa syafawi hanya huruf ba, idgham mithlain saghir hanya huruf mim. Dan selain daripada itu semuanya huruf izhar syafawi. Jadi kesemua huruf izhar syafawi ini iaitu 26 huruf, kecuali ba dengan mim sahaja. Jadi macam mana cara bacaan ataupun kaedah kita nak guna apabila kita berjumpa hukum mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf izhar syafawi? Okey, cara bacaannya. Okey, baca ikut ustaz. Cara bacaan izhar syafawi iaitu dengan menjelaskan sebutan huruf mim sukun tanpa dengung. Maksudnya terang tanpa dengung. Mudah saja kita nak mengamalkannya. Seterusnya mari kita baca bersama ustaz satu persatu. Contoh berdasarkan contoh huruf-huruf izhar syafawi. Okey, cuba kita perhatikan dulu macam mana nak mengenali izhar syafawi tadi, iaitu mim sakinah. Okey, ni mim sakinah bertemu dengan huruf izhar syafawi. Okey, di sini dia sudah warnakan, membezakan mim sakinah bertemu dengan huruf izhar syafawi. Dia boleh berlaku dalam dua kalimah dan satu kalimah pun boleh. Apabila bertemu dalam satu kalimah, yang ni contoh satu kalimah, yang sini contoh untuk dua kalimah. Sini satu perkataan, sini satu perkataan, di sini semua satu perkataan. Okey, kita tengok yang contoh pertama. Ini contoh bagi huruf hamzah. Yang ni huruf hamzah. Saya tersilap sebut huruf alif tadi. Huruf hamzah tumpang rumah alif ini. Dalam Al-Quran huruf alif tidak berbaris. Jadi yang berbaris tu semuanya adalah huruf hamzah. Okey, jom kita baca bersama. Contoh untuk huruf hamzah. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Tadi kita terus kum azwaja. Kita tidak dengung, terus jelas. Seterusnya contoh yang kedua huruf ta. Kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Jadi mim bertemu dengan ta. Kuntum ta'lamun. Seterusnya kita tengok contoh huruf yang ketiga, huruf ta. Amthalakum. 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 Seterusnya huruf jim. Lahum jannatun tajri. Jadi di sini izhar syafawi. Lahum jannatun
tajri. Seterusnya kita tengok pada huruf ha. Jadi pun berlaku dalam satu kalimah. Yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba. Jadi mim sakinah bertemu dengan ha. Yamhaqullahu riba. Jadi biasanya dengung kita dengung dua harakat kalau hukum lain. Tapi apabila idhar syafawi ini kita tidak dengung. Yamhaqullahu riba. Di dalam idhar syafawi ini kita tidak dengung. Tetapi sifat dengung, ya ini di luar lah perbincangan kita. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan huruf mim. Antara sifat huruf mim ini khayshum, naik ke hidung. Jadi dia ada juga peratusan kecil sahaja, angin itu naik ke hidung, tapi kita tidak dengung. Kita tidak lanjutkan sampai satu harakat, dua harakat. Dia hanya setengah harakat aja. Yang ini di luar perbincangan lah dalam buku teks. Yang angin naik ke hidung tapi kita tidak dengung. Itu tak boleh kita kata dia tak keluar langsung ke hidung. Itu sekadar tambahan sajalah. Kalau masuk biasa jangan pula kata ada dengung. Dia jelas tanpa dengung. Seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Huruf kha. Am khuliqu. Huruf dal bihamdi rabbik. Di sini mim mati bertemu dengan dal, idhar syafawi. Seterusnya tarhaquhum dhillah. Tarhaquhum dhillah. Seterusnya kita tengok huruf ra. Tamrahun. Seterusnya huruf zal. Illa ramza. Jadi di sini kita tengok semua kecuali zal ini semuanya, ya ini 1, 2, 3 ni dalam satu kalimah. Seterusnya kita tengok huruf yang seterusnya, huruf sin. Lam yamsashum su'. Di sini ada dua contoh dia, 1, 2. Lam yamsashum su'. Walaupun di sini ada satu lagi, tapi kita belum sampai lagi pada contoh huruf ya. Lam yamsashum su'. Seterusnya huruf shin. Yamshun. Seterusnya huruf sad. Wahum saghirun. Seterusnya huruf dad. Wamdu haitsu. Seterusnya huruf ta. Massahum ta'if. Seterusnya kita tengok pada huruf dha. Wa antum zalimun. Huruf ain. Anzarnakum azaba. Seterusnya huruf ghain.
فإنهم خير فإنهم خير وهم فرحون وهم فرحون وهم فرحون فوقهم قاهرون فوقهم قاهرون فيمكث في الأرض فيمكث في الأرض. Ini contoh huruf kaf. Seterusnya huruf lam. Wa umli seterusnya contoh bagi huruf nun. Wa yamna'unal ma'un wa yamna'unal ma'un. Seterusnya contoh bagi huruf waw. Amwata amwata amwata. Seterusnya contoh bagi huruf ha. Amhilhum amhilhum. Huruf ya yang terakhir. Walam yulad walam yulad. Okey, itu sajalah contoh-contoh bagi huruf idhar syafawi. Cuba kita ulang. Saya ulang sekali lagi. Idhar syafawi mempunyai 26 huruf. 26 huruf. Kecuali huruf ba dan huruf mim. Mudah nak ingat dia. Jumpa ya selain huruf mim dan ba itu huruf idhar syafawi lah tu. Kalau kita bertemu dengan mim mati, selepas je kita tengok bukan mim dengan ba, jadi idhar syafawi. Dan satu lagi untuk kaedah kita nak membaca dalam Al-Quran ini, kita tengok contoh. Apabila kita tengok pada huruf mim ini, atas huruf mim ini ada tanda ni, tanda sakinah ni. Ini ada tanda. Kalau dalam Al-Quran biasa, kalau Al-Quran Majid tak ada tanda, semua ada tanda ni. Tapi Al-Quran biasa kalau yang melibatkan tak dengung sahaja ada tanda ni. Kalau yang melibatkan dengung, tanda ni akan tak ada. Jadi kalau kita jumpa ada tanda ni atas huruf mim ataupun nun, itu menandakan bacaan dia terang tanpa dengung. Ingat, terang tanpa dengung. Kalau kita jumpa tanda mim ataupun nun, ada tanda di atasnya sakinah, tanda mati. Jadi setelah kita kenal idhar syafawi itu, kita boleh amalkanlah dalam pembacaan Al-Quran kita. Jadi mungkin adik-adik boleh cuba buka Al-Quran, cuba dulu kenal, cari dalam satu muka surat itu berapa yang dapat jumpa idhar syafawi itu, baru kita dapat jelas. Kita tengok Quran baru kita nampak. Kalau kita tengok contoh ini, kita tak nampak dalam Quran sebab ayat Quran tu panjang, kita nak cari satu-satu tu. Kita biasakan dulu kenal, barulah kita nak baca mudah. Idhar syafawi itu jadikan latihan dulu. Jadi semoga kita bertemu lagi. Ingat pesan saya, jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan harian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.